Bahkan kita hidup dalam keadaan kita beragama Islam ini. Apa sumbangan yang telah kita bagi kepada agama ini? Apa sumbangan yang telah kita berikan kepada umat ini? Saya teringat zaman ini adalah antara zaman keruntuhan akhlak dari kalangan anak-anak muda kita. Pengalaman saya ceramah di sekolah-sekolah menengah, pernah di sekolah-sekolah menengah dikumpulkan 1128 orang pelajar. Kemudian saya ceramah di dewan tersebut. Dari kalangan pelajar tingkatan 1 sampai 6 semua, tingkatan 6 semua dikumpulkan. Saya diberitahu 1128 orang pelajar Ustaz. Bila saya tanya soalan, berapa ramai dari kalangan kamu yang jaga sembahyang sehari semalam cukup 5 waktu? Kemudian permulaannya saya melihat ramai yang angkat tangan. Bila saya berjalan, saya melihat dari kalangan anak-anak ini, saya muskil. Lalu saya pun tipu sikitlah. Saya kata, apa dek, kalau kamu menipu Ustaz, kamu tak jaga sembahyang, tapi kamu angkat tangan, Ustaz tengok satu-satu muka kamu ni, Ustaz kenal kamu menipu. Jangan sampai Ustaz tunjuk kamu menipu. Kemudian lahan-lahan nama yang turun. Akhirnya bila kira yang masih lagi tetap mengangkat tangan hanya ada 11 orang sahaja daripada 1128 orang, sedangkan semua pelajar itu adalah anak-anak orang Islam kita. Tak ada India, tak ada Cina, tak ada Iban, tak ada Melayu, tak ada situ. Melainkan semua anak-anak Melayu Islam kita di Pantai Timur. Saya ceramah di sebuah sekolah pelajar perempuan 300 dikumpulkan di satu dewan. Saya tanya soalannya sama, tidak ada seorang pun yang angkat tangan. Saya jadi muskil. Kemudian saya beritahu yang datang bulan itu tak payah kira lah, itu excuse. Kemudian masih lagi tak angkat tangan lagi, maknanya tak ada lagi yang angkat tangan. Mana semua mengaku mereka ni daripada 300 pelajar perempuan di tingkatan 3, 4 dan 5 ni, tak ada seorang pun yang jaga sembahyang cukup sehari semalam. Kemudian modul yang saya nak bawa untuk program motivasi ini saya tukar automatik. Kemudian bila saya ceramah ni, budak-budak ni menangis. Dalam keadaan semua menangis ni, dalam keadaan tunduk dalam sosial menangis, saya arahkan semua guru keluar daripada dewan. Bila semua guru keluar daripada dewan, saya tanya dengan budak-budak ni, dengan pelajar-pelajar ni, beritahu dengan Ustaz, mengaku dengan Ustaz, berapa ramai dari kalangan kamu yang telah pun pernah mengadakan hubungan seks? 300 angkat tangan, tak ada seorang terkecuali. Gambarkan perasaan saya di ketika itu bila saya lihat semua angkat tangan dalam keadaan mereka tunduk dan menangis ke sosial itu. Bila saya tanya, beritahu dengan Ustaz, mengaku dengan Ustaz, berapa ramai dengan kamu yang telah pernah mengadakan hubungan seks? Semua angkat tangan belahan. Saya tengok seorang tidak ada yang tidak mengangkat tangan. Saya drive balik dalam kereta, saya tengah-tengah drive, saya menitiskan air mata sedih dengan anak-anak muda kita hari. Itu baru tingkatan 3, 4 dan 5. Masalah paling besar sekali bila dari kalangan kita meletakkan kecemerlangan akademik, iaitu dapat A semata-mata di depan, lalu kita membelakangkan dalam masalah agama, syakhsiat pelajar, rosak anak-anak. Ibu bapa meletakkan anak-anak dapat pencapaian A semata-mata, tapi dalam masalah hidup dia nak belajar Quran, dia nak jaga sembahyang dan sebagainya, kita tak pernah ambil kira. Yang penting SPM besar, dia dapat A banyak, boleh masuk universiti. Kita sebenarnya yang merosakkan anak kita, jangan sebut masyarakat, jangan sebut media massa, tetapi kita sendiri yang merosakkan anak-anak kita. Bila kita meletakkan pencapaian akademik di depan, kita sanggup bayar RM150, RM200 untuk tuition anak-anak supaya didik sains, matematik, bahasa Inggeris. Tetapi untuk agama kita belajar, hantar mengaji RM50 sebulan, mungkin kita kata mahal. Peliknya bila saya 13 tahun saya masuk Islam, saya hidup dalam keadaan orang Islam. Saya tengok Islam kata begini, kita buat begini. Islam kata buat yang ini, kita buat yang ini. Dalam masa yang sama kita syok lagi kita ni Islam. Kita syok kita ni hebat lagi. Muslimin dan muslimah sekalian. Akhirnya orang kafir itu gelap, suka. Orang-orang kafir mentertawakan kita. Kita
sistem yang dibuat oleh orang kafir, kita yang melaksanakan. Orang kafir tepuk tangan. Tapi bila masalah makin besar, kita salahkan buat kafir. Itu masalah. Kita tidak mahu muhasabah diri, pakak-pakak ramai-ramai cari balik kelemahan kita, kita perbaiki kelemahan kita secara perlahan-lahan, satu persatu. Mana kelemahan kita tutup balik. Itu lebih baik daripada kita salahkan buat Kristian, kita salahkan buat kafir dan sebagainya. Itu lebih baik. Tindakan kita itu menunjukkan kita ni tertib. Ya. Baik, muslimin dan muslimah sekalian, mudah-mudahan saya merasa cukup berterima kasih kerana kesempatan yang diberikan dapat bersama dengan penduduk di Kota Tinggi inilah, termasuk dengan di Kedah ini pada malam ini. Dan saya sebut sekali lagi, pengalaman saya ceramah di Kedah rata-rata inilah jemaah yang paling ramai saya pernah berjumpa. Dan saya harap program selepas daripada ini bukan saja daripada saya, bahkan ustaz-ustaz lain yang dibawa oleh ustaz-ustaz kita ni, maknanya semakin bertambah. Kita tolong sebarkan, ada program, ada pula sebarkan kepada saudara mara jiran tetangga kita yang dekat, untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah ini. Untuk tujuan apa? In ahsantum li anfusikum. Apapun kebaikan yang kamu buat, kebaikan itu sebenarnya antara untuk diri kamu sendiri. Nah, ingat itu, pegang ayat itu. InsyaAllah kebaikan kita buat apapun, kita lihat pada-padanya kita untuk dia, tetapi di sisi Allah Ta'ala sebenarnya besar untuk kita sendiri kebaikan tersebut, InsyaAllah. Dan saya ucap terima kasih kepada EJK Masjid, Tuan Imam dan sebagainya yang sudi menerima jemputan untuk ceramah malam ini. Mudah-mudahan ada ruang di lain waktu kita bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Dan sekali lagi saya ucapkan sabar kepada Ustaz yang kita, walaupun baru ditubuhkan tetapi telah berjaya melaksanakan program seumpama ini. Mudah-mudahan ada jalinan antara kita bersama, bukan saja saya sendiri, bahkan Ustaz yang kita juga penduduk-penduduk sini EJK Masjid, supaya kita menyuburkan program-program agama ini. Saya sebagai orang yang daripada bukan Islam, bila saya memulai Islam, apa yang saya suka tengok? Saya suka bila saya tengok orang kembali kepada Islam balik. Sebab saya pernah rasa hidup dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan tanda matramah itu, hidup dalam keadaan semata-mata nak memenuhi keperluan itu. Kemudian tiba-tiba bila saya memulai Islam, saya berubah daripada seorang anak yang dibenci oleh keluarga, anak yang selalu disumpah oleh mak ayah dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini dengan Islam, saya menjadi anak yang paling disayangi, yang paling banyak jasa kata ayah saya sendiri. Dan tiap-tiap tahun saya ambil peluang bawa ayah saya, bawa mak saya datang untuk berjalan di Semenanjung. Saya bagi masa 10 hari ataupun 2 minggu. Saya tahu program saya, kemudian saya akan bawa pergi ke mana-mana negeri dan sebagainya untuk jalan-jalan, kemudian balik-baliknya ke Sarawak balik. Yang saya tak pernah fikir saya boleh buat ketika mana saya masih dalam keadaan kafir dulu. Bahkan adik-beradik saya pun tak mampu nak buat, tapi saya syukur Allah bagi kesempatan. Mak ayah sebelum Islam, saya mampu untuk sentiasa balik bertemu dengan mereka. Bahkan ketika mana saya ingat 3-4 tahun yang lalu, ketika mana saya belum terlalu sibuk, sebulan kadang-kadang 2-3 kali saya balik kampung menziarahi mak dan ayah saya. Sehingga kan mak ayah saya pun dia kata terkejut dah bila tengok saya terbalik. Saya dengan balik kalau senyap-senyap tak boleh tahu, zup muncul depan pintu dah. Jadi seronoklah mak ayah tengok kita terkerah balik walaupun tak Islam ya. Saya teringat bila saya balik ke kampung, saya dihina oleh orang kampung, oleh mak-mak saudara saya. Saya ditahmah dengan dikatakan Pak Haji sesat lah, balik kampung disebut. Kemudian ada yang kata saya belajar agama, besok jadi Taliban lah, besok jadi Abu Sayyaf lah dan sebagainya. Ada pula yang hina saya, ni masa Melayu sampai sekarang tak kahwin-kahwin, tak laku lah tu, mana tak ada orang nak kahwin dengan dia. Tetapi Alhamdulillah saya ada seorang anak dah 7 tahun dah. Baik muslimin dan muslimat sekalian, walaupun saya dihina, saya tetap balik berkampung, berjumpa dengan ahli keluarga, berjumpa dengan mak saudara yang hina saya. Hari ini Alhamdulillah, kalau saya balik saya pergi ke rumah mak saudara yang biasa menghina saya dulu, semua kalang kabut buat air. Barang yang dulu baru pinjok selangkah masuk rumah, dia dah macam-macam semua. Ni Pak Haji ni bila nak balik ni, dia tukang pagi dia balik-balik sini ni, nanti Islam lah ni dan sebagainya. Kau hina macam tu lah. Ada je dia sebut, dia kata
kata Islam ni macam ni, Islam ni sibuk dia kat TV dan sebagainya. Tetapi dia dah mula dah. Dia tengok agama ni dengan mana dia, persepsi dia agama ni, dia tengok pada masyarakat Islam. Dia tahu Hindu sama macam tu. Tetapi saya sabar, penghinaan itu saya balas balik dengan kemuliaan. Yang membuatkan hari ini terpadam penghinaan tersebut, akhirnya mereka memuliakan saya. Tetapi apa dia? Saya sebut kemuliaan itu datang hasil daripada Islam. Kita membelakang dari Islam, selagi manapun kita tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa cukup sekadar itu insyaAllah. Buku ketiga saya, Nasihat Hamka, karangan ataupun penulisan artikel daripada Buya Hamka dalam majalah Pedoman Masyarakat dan sebagainya, yang ditulis tahun 1960, 1970-an. Artikel yang ditulis oleh Buya Hamka, seorang tokoh Melayu Islam kita yang hebat di Nusantara ini, ulama besar. Baik, lalu saya tulis balik artikel-artikel daripada Buya Hamka ini yang tidak pernah dibukukan. Maknanya daripada majalah yang dah lama dah. Majalah itu orang dah tak minat, tak cari dah. Mana orang tak cari dah. Saya minta sahabat saya pergi cari balik, kumpul majalah tersebut. Sehingga kan ada daripada majalah yang tak makan anak-anak. Saya makan anak-anak dah lama berusuh. Kemudian buka peralahan, tengok boleh baca lagi, okey, tulis balik artikel tersebut. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita baca ini, kita melihat bagaimana pemikiran Buya Hamka tentang bangsa Melayu dan Islam ini sendiri. Saya orang Melayu tetapi saya Islam. Sepatutnya orang Melayu lebih lagi kena baca buku supaya dia nampak bagaimana Melayu ini dan dengan Islam itu sendiri. Baik, saya baca sedikit kata-kata daripada Dr. Ahmad Razdi bin Syafiq, sahabat saya, seorang pensyarah di Indonesia. Kemudian baru yang terbaru dia dilantik menjadi pengarah Institut Al-Quran Terengganu, tempat isteri saya menjadi pensyarah. Baik, kemudian dia bila kami dah edit buku ni terakhir, bagi dia baca sebelum kami cetak buku ini, mana dia baca lebih dulu, dia pun bagi komen. Katanya Hamka adalah seorang tokoh besar di rantau Melayu. Karya-karya beliau bukan sahaja pengamatan yang tajam tentang situasi bangsa Melayu pada zaman beliau, bahkan melampaui batasan masa. Hamka telah meneliti jauh tentang pegangan, resam dan budaya hidup bangsa Melayu dengan sindiran dan kritikan serta nasihat dan pengajaran melalui karya-karya beliau dalam berbagai genre. Nasihat Buya Hamka lahir dari hati yang tulus yang menginginkan islah dalam kalangan umat. Justru karya-karya beliau sentiasa segar dan sesuai untuk harapan dan iktibar semua generasi. InsyaAllah mendapatkan sahabat saya di luar sana nanti. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih yang ada sudi bersama-sama dengan saya malam ini. InsyaAllah saya doakan kita semua sentiasa dipanjangkan umur dalam penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang yang sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engau masukkan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengatur masyarakat yang ada pada diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepada-Mu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengatur masyarakat kekurangan dalam diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kelebihan pada kami dan segala ilmu agama-Mu dan segala ilmu yang bermanfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz yang telah menyampaikan atas kirah yang sekira mudah-mudahan ianya menjadi pedoman yang berguna untuk kita dan masyarakat akan datang. Muslimin, ibu dan ayah yang dimuliakan sekalian, di belakang sana ada bawa buku Nasihat Hamka dan mudah-mudahan ianya boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya kira itu saja insya-Allah.
Bila datang nanti saya akan cuba uruskan. Sebenarnya program-program ini kami cuba gerakkan daripada NGO UGK, Ustaz Geng Kita. Apa Ustaz? Ustaz Geng Kita. InsyaAllah akan datang kita akan panggil mungkin UGK, UGK, Ustaz Geng Kita. Biasa kan Ustaz orang tak nak geng kan. Ustaz-Ustaz. Sekarang kita nak buat Ustaz Geng Kita.